lagi dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Terbaik pengumuman berita baik daripada Perdana Menteri kita yang ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, sebentar tadi Datuk Seri mengumumkan berita baik, rancangan ya untuk menaikkan sistem penggajian kita dan juga bantuan-bantuan. Ramai ya, seperti yang saya katakan, ramai walaun-walaun di luar sana mula memusingkan fakta. Ya, kononnya ini hanya janji yang pasti tidak akan terlaksana, sedangkan apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bahwa ini bukan janji, ini adalah rancangan yang telah pun ya, yang telah pun atau sedang dilaksanakan. Tetapi inilah ya, lebay-lebay, walaun-walaun, ya, pembangkang, pertikaian nasional. Ya, apa yang dikatakan semua mereka katakan itu fitnah, ini semua hanya janji palsu dan macam-macam lagi. Ya, yang mereka lakukan sahabat-sahabat semua. Mereka mungkin tidak boleh menerima kenyataan tentang bantuan, rancangan yang untuk menaikkan sistem penggajian, memberi bantuan kepada pesara, memberi bantuan kepada kaki tangan awam dan sebagainya. Jadi sahabat semua, sekali lagi saya mau kita bersama untuk mendengar, melihat ya patuh bahagian yang kedua ya, apa rancangan berita baik yang diumumkan oleh Perdana Menteri kita yang ke-10. Jadi tanpa buang masa, mari kita sama-sama mendengar ya perancangan dan bagi mendukung peluang usahawan, program latihan dan pembiayaan akan dipergiatkan, terutama masuk wanita dan belia. Sukacita diumumkan kerajaan akan menambah lagi peruntukan 400 juta ringgit untuk pinjaman mikro di bawah agensi termasuk SME Corp, Tekun, Mara dan Teraju. Bagi mengurangkan jurang pembangunan antara wilayah serta antara negeri maju dan kurang membangun, kerajaan akan meletakkan dasar perindustrian mengikut geografi, iaitu pengkhususan aktiviti dan pelaburan mengikut wilayah, supaya sejajar dengan kelebihan serta tahap pembangunan wilayah. Misalnya, pembangunan industri hiliran minyak dan gas di Sabah dan Terengganu, atau meningkatkan aktiviti nilai tambah elektronik di Kulim dan Bayan Lepas. Lembah Kelang akan terus dibangunkan supaya berdaya saing sebagai pusat bandar utama di antara pusat utama bandar utama di Asia. Tumpuan akan diberikan untuk meningkatkan daya huni, livability Lembah Kelang dan kemampanan bandar supaya mampu berperanan sebagai hub rantau ASEAN bagi syarikat terkemuka. Sebahagian daripada pembaharuan Kuala Lumpur adalah untuk membangun semula bangunan Sultan Abdul Samad dan persekitarannya selaras dengan Pelan Induk Strategik Daerah Kreatif dan Kebudayaan Kuala Lumpur supaya memanfaatkan warisan sejarahnya dan mewujudkan tarikan pelancongan moden. Kita akan memperkukuhkan pembangunan Iskandar Malaysia di Johor melalui pewujudan zon khas keuangan yang berdaya saing, menarik pelabur antarabangsa dan pekerja berpengetahuan menetap di Malaysia, dan kemudahan yang ditawarkan kepada syarikat dan individu termasuk pemberian insentif cukai, pemberian kadar cukai 15% kepada pekerja berpengetahuan, kemudahan laluan lintas di immigration atau multiple entry visa, atau memudahkan cara kemasukan golongan kepakaran dari luar negara. Jurang jantina dalam pasaran Boroh yang selalu disuarakan oleh Menteri Wanita akan diberikan perhatian kerana kita anggap penyertaan buruh pekerja wanita masih rendah, 55.5% ketimbang lelaki 80.9%. Maka beberapa usaha dalam bidang perundangan, kawal selia, program sokongan akan diperkenalkan. Ini termasuk umpamanya isu-isu sistemik kerja-kerja penjagaan tanpa gaji,
diskriminasi jantina serta dasar sokongan keluarga. Sebagai contoh, salah satu inisiatif ekonomi penjagaan, care ekonomi, termasuklah menyediakan pusat jagaan kanak-kanak mampu milik yang dilihat berupaya meningkatkan kadar penyertaan ekonomi wanita di dalam pekerjaan. Maka termasuk memudah cara proses pendaftaran dan memperluas program pemutihan taska dan pusat penjagaan kanak-kanak yang belum berdaftar dengan peruntukan 10 juta ringgit. Ada beberapa usaha tambahan yang akan terus diusahakan untuk mengangkat martabat wanita dalam negara kita. Matlamatnya ialah untuk meningkatkan kadar penyertaan pekerja wanita untuk mencecah 60% supaya lebih standing dengan ekonomi serantau. Dalam membicara soal jaringan perlindungan sosial, saya ingin memberi jaminan kerajaan memastikan semua rakyat Malaysia akan dilindungi pada bila-bila masa. Kerajaan akan memperluas jaringan perlindungan sosial untuk semua rakyat sekiranya berlaku kecemasan, hal-hal yang tidak diingini. Anak-anak kecil mungkin kehilangan ibu bapa. Golongan dewasa berdepan pengangguran atau kecederaan atau penyakit. Warga emas mungkin kehilangan upaya. Maka harus ditekankan 3 tunjang utama program perlindungan sosial. Pencegahan melalui insuran sosial. Kerajaan telah menyediakan peruntukan 100 juta ringgit tahun 2023 untuk menyediakan 80% geran bagi membiayai caruman perkeso pekerja gig. Walau bagaimanapun, menurut data KWSP, lebih 40% tenaga buruh tidak mendapat perlindungan untuk simpanan persaraan sewajarnya, terutama melibatkan pekerja tidak formal. Oleh itu, dicadangkan diperluaskan liputan perlindungan KWSP dan perkeso ke atas penduduk umur bekerja secara berperingkat mengikut fasa. Kemampanan simpanan pasaran. Penambahbaikan akan dilakukan bagi memastikan tahap simpanan persaraan yang mencukupi untuk menampung kehidupan rakyat Malaysia. Perlindungan melalui bantuan sosial. Program bantuan tunai, program rahmah akan diteruskan dan ditambah baik untuk memastikan jaringan keselamatan sosial terus ditingkatkan. Sistem insurans pekerjaan semula serta program latihan semula bagi menyediakan penganggur dengan pekerjaan. Ini selaras dengan peralihan perlindungan pekerjaan. From protecting jobs to protecting the worker. Dalam konteks ekonomi yang cepat berubah. Reformasi perkhidmatan kesihatan melalui akses kepada kesihatan dan pendidikan berkualiti menjadi keutamaan dan peruntukan akan ditingkatkan sejajar dengan kemampuan kerajaan. Kerajaan berhasrat meningkatkan kedudukan Malaysia di tangga ke-25 dalam United Nations Human Development Index yang mengambil kira keberhasilan kesihatan dan pendidikan. Seperti mana yang kita sedia maklum, setelah diutarakan kertas putih kesihatan, sasarannya ialah 5% KDNK untuk perbelanjaan perkhidmatan kesihatan dengan mengoptimumkan sistem kesihatan awam dan swasta. Dan seperti mana dimaklumi, kertas putih kesihatan punya matlamat untuk strategi mewujudkan sistem kesihatan lebih mampan dalam tempoh 15 tahun walaupun mengikut pandangan kita dengan keupayaan ekonomi mampu kita segerakan. Saudara-saudari yang dimuliakan, beberapa hal seperti pendidikan, kesihatan itu dan jaringan sosial saya tekankan kerana bagi kami
pertumbuhan ekonomi, mengasah program-program ini mesti disinergikan dengan keprihatinan terhadap kehidupan rakyat. Sebab itu, pembinaan pusat kawalan penyakit negara akan dimulakan dengan kos RM305 juta di Negeri Sembilan yang menjadi pusat rujukan penyakit dan kemudahan untuk mempersiapkan negara menghadapi kemungkinan pandemik masa akan datang. Anjakan paradigma termasuklah peralihan pendekatan kesihatan awam daripada merawat pesakit kepada pencegahan penyakit, iaitu langkah pendidikan dan perlindungan supaya masyarakat lebih sedar dan mendapat rawatan awal. Seperti mana yang ditekankan tadi, pendidikan dan sumber manusia tetap menjadi keutamaan kita. Dan ini dengan pendekatan bahawa pendidikan adalah hak asasi setiap rakyat. Kita menangani peningkatan bilangan anak-anak yang tercicir dari sistem pendidikan. Menteri Pendidikan baru ini mendedahkan suatu angka yang mengejutkan. 30,000 tercicir di tingkatan 5. Tentunya puluhan ribu sebelumnya. Maka langkah-langkah akan diambil untuk mengelak masalahan yang sebenarnya membebankan negara dan rakyat. Bayangkan 30,000 digolongkan dengan kumpulan yang lebih besar sebelumnya, itu potensi yang hilang dari keupayaan meningkat produktiviti negara dan tentunya kita panjangkan, perluaskan sebagai satu ketidakadilan dalam sistem negara dan masyarakat. Maka pelbagai usaha dilakukan termasuk menambah peruntukan terbesar dalam belanjawan madani tahun lalu untuk tahun ini, memudahkan tata cara perolehan serta menurunkan kuasa pelaksanaan bagi mempercepat pelaksanaan projek-projek sekolah dan menambah baik sekolah-sekolah daif. Jendela, iaitu projek jendela diteruskan bagi memastikan semua sekolah dilengkapi dengan internet. Pendidikan bersifat penawaran, supply driven, supaya lebih mantap memenuhi keperluan pembangunan. Dia perlu lebih berminda permintaan, demand driven, walaupun kita masih tekankan bahawa sistem pendidikan tidak boleh lari dari falsafah pendidikan negara. Yang kita didik itu adalah manusia. Maknanya, nilainya, akhlaknya, kecintaan kepada negara harus menjadi induk. Tetapi keperluan pasar, keperluan kecekapan, keterampilan dan keperluan industri tidak boleh dikesampingkan. Terutama dalam pelaksanaan TVET seperti mana lama dilaksanakan di Pulau Pinang di bawah PSDC. Ini dikembangkan dengan penyertaan syarikat-syarikat besar sama ada GLC, GLIC ataupun syarikat-syarikat swasta lainnya. Saudara-saudari, kita hidup dalam ekonomi global yang senantiasa berubah dan mencabar. Maka pendekatan kita juga mesti menerima kenyataan ini dan mengambil tindakan yang lebih progresif. Kita perlu menyediakan laluan pembelajaran sepanjang hayat, sama ada di sekolah, universiti, dengan beberapa tekanan di IPTA yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi sekarang. Tapi termasuk juga TVET maupun kemahiran micro-credentials yang diperlukan. Untuk tujuan ini, kerajaan melalui Perkeso menyediakan peruntukan sebanyak RM42 juta bagi program Bina Kerjaya, iaitu program peningkatan kemahiran, upskilling untuk pekerja tidak formal, termasuk pekerja gig sama ada kelayakan SPM ataupun tidak. Infrastruktur dan pengangkutan awam.
dengan beberapa langkah baru Kementerian Pengangkutan untuk mengurangkan tekanan dan memudah cara kepada rakyat. Ini akan memberikan peluang dan juga keselesaan kepada rakyat. Tetapi aset ini harus dioptimumkan dengan menumpukan usaha membina rangkaian pengangkutan awam antara bandar dan dalam bandar yang lebih baik, menambah baik isu jaringan terakhir, last mile connectivity melalui kaedah cekap kos termasuk bas elektrik. Jaringan kesalim hubungan udara untuk rakyat dan pelancong. Kerajaan telah mengumumkan hasrat untuk melaksanakan pembesaran lapangan terbang Pulau Pinang dan Subang. Kerajaan juga komited untuk menambah baik prasarana pengangkutan bagi bandar utama, pelaksanaan bas rapid transport di Johor Bahru dan LRT di Pulau Pinang. Pelaksanaan MRT 3 di Lembah Kelang juga akan diteruskan pelaksanaannya setelah memastikan kos projek yang munasabah untuk kerajaan. Kerajaan berikrar memastikan semua rakyat menikmati akses yang universal dari segi infrastruktur asas, sama ada bekalan air atau elektrik. Setakat 2022, 97% penduduk Malaysia mempunyai akses kepada bekalan air terawat. Namun, sebahagian penduduk di Kelantan dan Sabah tidak mempunyai akses kepada bekalan air yang konsisten dan berkualiti. Kerajaan Perpaduan komited menangani isu ini dan bersetuju menyediakan keseluruhan 800 juta ringgit tambahan bagi penyelesaian jangka pendek untuk Kelantan dan Sabah. Kerajaan akan menyediakan pelaksanaan projek tebatan banjir seperti di Kelantan, Pahang, Selangor dan Johor demi melindungi masyarakat setempat daripada ditimpa bencana banjir. Masalah perumahan merupakan masalah utama dalam negara. Rakyat mengeluh kerana tidak dapat memiliki rumah atau menyewa rumah dengan kadar upaya mereka. Maka masalah ini juga berlaku kerana ketidakpadanan antara penawaran bekalan rumah baru dan tahap kemampuan pada sudut permintaan. Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan sedang mengusahakan plan tindakan perumahan negara yang antaranya merangkumi keperluan bekalan rumah berpandukan metrik seperti catuan harga rumah median untuk pendapatan median. Penyediaan rumah awam turut diteruskan di samping merancangkan pasaran sewa sebagai usaha memenuhi keperluan perumahan. Setelah mendengar permasalahan ini dan rumah pertama yang tertangguh, maka di antara sebabnya ialah kerana tidak punyai deposit pembelian rumah. Maka kerajaan menambah baik skim pinjaman di bawah syarikat jaminan kredit perumahan dengan menyediakan jaminan pembiayaan sehingga 120% jaminan dari harga rumah bernilai sehingga RM300,000. Jaminan 120% ini akan membolehkan semua kos pemilikan rumah ditampung melalui pinjaman termasuk jumlah pembiayaan pokok, yuran guaman, yuran penilaian dan insurans serta pembelian perabot dan kos ubah suai. Sehubungan itu, jaminan kerajaan sehingga RM5 bilion akan disediakan. Saudara, sejak awal saya tekankan tentang tata kelola yang baik bagi mengembali keyakinan bukan saja kepada kerajaan, tapi kepada negara dan akan memberi jaminan kepada rakyat. Hanya dengan tata kelola yang baik serta penyampaian perkhidmatan yang tangkas, kita mampu melaksanakan hasrat ini. Maka ada langkah-langkah pembaharuan struktur dan institusi yang telah dan harus dilakukan supaya mencapai sasaran yang kita ingini.
Peralihan kerajaan persekutuan kali pertama dalam sejarah secara aman setelah 61 tahun pada 2018 tidak dapat dicapai tanpa kematangan institusi. Maka apabila kita membentuk kerajaan perpaduan selepas PRU 15, ia detik penting membuktikan kematangan dalam menghidupkan demokrasi di negara kita. Sebab itu kita teruskan dengan reformasi parlimen sejak 2018 supaya diberikan peranan yang lebih luas. Kita juga akan terus memastikan agar cabang eksekutif lebih bertanggungjawab, terutama dalam menilai peranan melaksanakan projek dan belanja. Jawatankuasa pilihan khas parlimen telah juga dibentuk dan diberikan kuasa dan wewenang yang lebih. Kerajaan juga telah memperkenalkan sesi pertanyaan Perdana Menteri untuk membolehkan interaksi secara langsung di antara Perdana Menteri dengan ahli-ahli yang berhormat kerajaan dan pembangkang. Jadi peranan kita dengan parlimen akan kita tingkatkan dengan jatuhkuasa pilihan. Dan saya telah mengarahkan semua kementerian memberikan kerjasama yang wajar untuk memberi makna kepada kehidupan demokrasi. Bagi menjamin ketelusan kebebasan media harus diangkat dan diperkasa. Ini penting bagi memberikan rakyat berita dan maklumat yang adil dan benar. Dan menggunakan kebebasan ini menangkis pembohongan jahat, fitnah, berita palsu dan juga sikap perkauman melampau dan kefanatikan agama yang akan merusakkan. Saya amat teruja untuk mengatakan bahawa kerajaan telah memulakan revolusi digital. Kerajaan akan memudahkan cara penyampaian perkhidmatan dan memanfaatkan sepenuhnya agenda pendigitalan ke tahap tinggi. Urusan seharian harus dipermudahkan, sama ada bayar bil, fail cukai atau memperbarui pasport dan lesen. Untuk memperkasa usaha ini, kerajaan akan menubuh GovTech Malaysia dengan meningkatkan keupayaan kerajaan untuk menerajui usaha meningkat kualiti data awam, inovasi awam dan perkhidmatan awam. Bagi mencapai objektif ekonomi madani, memperkasa rakyat, faktor kejayaan utama ialah pelaksanaan. Oleh itu, bagi memperkukuh dan pelaksanaan pembaharuan sistem penyampaian perkhidmatan awam, penekanan akan diberi kepada pengukuhan, pemantauan dan penyelesaian masalah yang berbangkit, pelaksanaan tangkas dalam melaksanakan pembaharuan, tata kelola terbaik tanpa penjejas kesegaran pelaksanaan. Pasukan petugas STAR diketuai oleh Tan Sri KSN telah melaksanakan beberapa penyelesaian seperti kesesakan hospital, kelewatan pembaikan sekolah daif, pendekatan think big, start small, scale fast akan terus diamalkan bagi memperintiskan pendekatan baru. Bagi menyokong pertumbuhan ekonomi, penyampaian perkhidmatan kerajaan akan terus dimudah cara. Antaranya, immigration dipermudah termasuk melonggar syarat MM2H serta memudah cara kemasukan pelancongan secara visa on arrival. Kerajaan terus komited menyelaras gaji penjawat awam, melihat kepada kemampuan keuangan kerajaan. Maka sementara kajian gaji dan allowance diperincikan, yang dikeluhkan oleh penjawat awam mengatakan tiap jawatankuasa akan mengambil masa, diteliti, dikaji oleh JPA, direview oleh Jemaah Menteri, dan tentunya mengambil masa. Ya, kerana mengambil kira masalah ini, kerajaan akan menyediakan bantuan khas penghargaan sebanyak RM300 kepada penjawat awam grade 56 ke bawah. Serta RM200 kepada pesara kerajaan termasuk pesara berpencen
penerima pencen terbitan, pesara KWSP, pesara bersara pilihan dan belum menerima pencen, veteran berpencen, serta veteran yang tidak berpencen. Saya telah mengarahkan supaya Kementerian Kewangan dapat meluluskan dan menyalurkan bantuan ini dalam tempoh 2 minggu dari sekarang. KSP menggeleng kepala. Bantuan khas ini akan memanfaatkan 1.3 juta penjawat awam termasuk latihan kontrak serta lebih 1 juta pesara. Dengan pemberian permulaan ini, diharap penjawat awam akan terus berusaha gigih untuk menyokong hasrat kerajaan dan pembaharuan ekonomi madani, memberi perkhidmatan terbaik sekaligus membantu ruang fiskal kerajaan agar kerajaan dapat merealisasikan gaji baru perkhidmatan awam menjadi kenyataan. Ini hal yang patut difahami oleh masyarakat dan rakyat. Mengapa kita berikan pendekatan begini? Kerana hasil dari kecekapan badan-badan seperti custom, LHDN, itu telah berupaya meningkatkan pendapatan negara. Jadi dengan perhatian kerajaan berterusan, saya yakin hasil negara akan bertambah melebihi ujuran kita yang kita umumkan pada akhir tahun lalu. CSO tidak lagi boleh dianggap hanya memberi perkhidmatan sosial, tetapi komersial dan pengembangan ekonomi. Perusahaan sosial yang menghasilkan produk yang menjana pendapatan masyarakat. Maka melangkah ke depan, lebih banyak insentif dan layanan cukai akan ditawarkan bagi mengembangkan sektor perusahaan sosial menjadi sektor ekonomi yang bermakna. Jadi kita menilai semula konsep perkongsian awam swasta PPP sedia ada untuk menjadi pengkongsian dermawan awam swasta PPPP. Reformasi fiskal dan tadbir urus keutamanya adalah dalam tempoh terdekat membina semula kapasiti fiskal negara. Kita tahu tentang hutang negara, tetapi kita juga harus terima kenyataan bahawa tanpa sebarang pembaharuan kita akan tercekik dengan krisis yang serius dan pastinya menjejaskan struktur negara. Hasil cukai tidak dapat menampung perbelanjaan operasi dan kita akan terus bergantung pada pinjaman untuk perbelanjaan. Persentasen hasil cukai ketimbang KDNK telah menurun 12% daripada KDNK, paling rendah dalam kalangan negara-negara serantau. Banyak wang dibelanjakan untuk pelbagai subsidi dan kebanyakan faedah subsidi ini tiris, bocor dan kadang-kadang diselewengkan kepada mereka yang bukan kumpulan sasar. Kita memerlukan mekanisme subsidi yang lebih cekap dan bersasar supaya jumlah pendapatan terhad dibelanja khusus untuk yang memerlukan. Pembaharuan fiskal diperlukan. Kerajaan menjamin tidak akan sekali-kali mengabaikan nasib rakyat dalam menghadapi cabaran kos sara hidup dan akan menyediakan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Contoh terbaik adalah dalam usaha kita memperkenalkan subsidi bersasar dalam baru-baru ini di bidang elektrik. Walaupun diserang, tetapi kita tegas dengan keputusan hanya kelompok yang paling mampu, yang syarikat-syarikat yang paling kaya yang terbeban dengan masalah ini. 90% rakyat tidak terbeban dengan kenaikan kadar elektrik. Kerangka ekonomi madani ini saudara adalah untuk memperkasa seluruh entiti negara, utuban bukan kerajaan dan sektor swasta. Kita perlu bertekad merangkul seluruh kekuatan dan tenaga. Setiap kementerian mulai hari ini akan mengumumkan ikhtiar-ikhtiar lebih khusus bagi memperkukuh inisiatif baru
ekonomi madani memperkasa rakyat. Hari Isnin akan disuli oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid, dan setiap hari berikutnya akan berikan ruang kepada menteri-menteri mengumumkan lanjutan secara lebih terperinci bagi pihak kementerian masing-masing. Pada masa yang sama, usaha memperkasa ekonomi negara agar rakyat lebih mandiri dalam menghadapi cabaran semasa malah denyut nadi dan aspirasi rakyat segenap Malaysia akan tetap menjadi perhatian kerajaan perpaduan. Ekonomi juga punya sisi budaya dan komitmen manusiawi melalui penegakan moral ekonomi. Ekonomi tidak dapat dibangun semata-mata dengan institusi, teknologi dan infrastruktur. Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan budaya yang tepat, dukungan etos kerja yang kuat, nilai motivasi serta moral yang tinggi, memerlukan kekuatan rohaniah dalam wacana pengurusan ekonomi konvensional, serta menerusi kekuatan moral dan akhlak. Dan ini akan membawa barakah hasanah fid dunia wal akhirah yang diaspirasikan melalui Malaysia Madani. Akhirul kalam, izinkan saya berkongsi petikan daripada Shihabuddin An-Nuwairi, The Ultimate Ambition in the Art of Erudition. The leader must spread out a carpet of justice for his people, erect a tent of security, and fly the banners of forbearance with their fluttering tassels. He must pour out rivers of charity for them, restraining the hands of inequity from reaching them, while showering them with the rain clouds of noble deeds. The most important of all the aforementioned qualities is justice. Saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim meluncurkan ekonomi madani memperkasa rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Amat Berhormat atas ucap pertama yang Terbaik, itu dia sahabat semua ya, peluncuran ya untuk ekonomi madani memperkasa rakyat. Itu antara yang dilancarkan ya baru sebentar tadi ya oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sahabat-sahabat semua terbaik. Jadi sekali lagi kita diperlihatkan ya bagaimana kerajaan ya hari ini begitu serius ya di dalam membantu rakyat, khususnya untuk meningkatkan ekonomi rakyat khususnya. Sahabat-sahabat semua ya, walaupun kita melihat begitu banyak ya pihak pembangkang di luar sana mempersoal, ada juga ya berbagai ya memusingkan segala apa yang dilakukan oleh kerajaan, kononnya kerajaan ini gagal dan sebaliknya. Ya, hari ini sahabat semua kita diperlihatkan ya bahwa apa yang dilancarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini sesuatu yang saya percaya ya memberi kebaikan ya. Ya, kita boleh nampak dengan bantuan ya, dengan segala usaha yang dijalankan oleh kerajaan. Ini adalah perkara yang terbaik ya, dan sebagai rakyat kita harus memberikan penghargaan, ucapan terima kasih kita kepada Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani ya, kerana begitu cakna prihatin kepada rakyat. Sahabat-sahabat semua, itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan anda? Dengan rasminya Datuk Seri di sana merasmikan peluncuran ekonomi madani negara kita Malaysia. Jadi sekali lagi terima kasih. Sekiranya sahabat-sahabat mau memberikan sebarang komen, anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara yang berhema. Jangan menjadi seperti Walan-Walauntit ya, apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin kerana otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Alright, itu dia. Habis sudah, terima kasih sekali lagi. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera.
Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Sampai kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.